بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر ربي تمم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. البلاء مكمل للفضائل ورفعة في الدرجات. Bala itu akan menyempurnakan kesempurnaan kebaikan dan kemuliaan dan mengangkat derajat. Wa qala al-Imam al-Qurtubi rahmatullah ta'ala alaihi أحب الله تعالى أن نعم أحب الله تعالى أن يبتلي أصفياءه تكملا لفضائلهم ورفعة لدرجاتهم. Ini Allah menyukai untuk menguji para kekasihnya, yakni orang-orang yang terpilih, sebagai menyempurnakan fadilat mereka dan kemuliaan mereka serta meninggikan darjat mereka. Jadi ujian adalah untuk disempurnakan kemuliaan dan ditinggikan darjat. Walidha qila, itu disebut man dhanna anna shiddatal bala'i hawanun bil 'abdi faqad zahaba lubbuh ay 'aqluh wa 'amiya qalbuh. Sesiapa yang menyangka beratnya ujian kepada seorang tadi adalah sebagai tanda kehinaan kepada seorang hamba, maka dia telah hilang akalnya dan telah buta mata hatinya. Faqad ibtala min al-akabir ma la yuhsa. Karena ramai di kalangan akabir, awliya, anbiya yang diuji yang tidak terkira banyaknya. Ala tara ila zibhi Nabiyillahi Yahya ibni Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Tidakkah kamu melihat kepada penyembelihan atau ila zabhi Nabiyillahi Yahya ibni Zakaria alaihi wassalam. Sayyidina Yahya alaihi salam disembelih. Ujian yang beliau terima, beliau disembelih. Wa qutila Umaru wa Utsman. Terbunuh Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Wa Ali wa ibnuhu al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Sayyidina Ali juga dibunuh. Sayyidina Husain anaknya juga dibunuh, dipancung. Wa darba wa darbi bukan qutilat wa qatli. Baca silap ni sebab dia ataf kepada zabhi. Ala tara ila zabhi nabiyillah Yahya wa ila qatli Umar wa Utsman wa Ali wa ibnihi. Sebab tadi baca qutila tadi, maka kita baca dia dengan naibul fa'il, tapi maknanya dia dibaca dengan masdar. Wa qatli Umar wa Utsman wa Ali wa ibnihi al-Husaini radhiyallahu ta'ala anhum. Wa darbi Abi Hanifah wa habsihi wa mautihi bis-sijni. Jadi Imam Abu Hanifah dipukul, dipenjarakan dan wafat di dalam penjara. Wa darbi Malikin, Imam Malik juga dipukul. Wa jazbi yadihi hatta qala'at min katifihi. Dan ditarik tangannya sehingga qala'at min katifihi, tercabut daripada bahunya. Imam Malik kena ujian tu. Wa darbi Ahmada hatta ughmiya alaihi wa quti'a min lahmihi wa huwa hayyun. Allah.
Imam Ahmad dipukul sehingga pengsan beliau dan dipotong dagingnya ketika dia masih hidup. Imam Ahmad dikerak dagingnya waktu dia hidup. Wa mautil Buwaiti masjunan fi quyudih. Al-Imam Buwaiti radhiyallahu anhu, murid Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, mati ketika mana? Dalam penjara dan masih diikat pada ketika itu. Dan ini telah disebut oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i dah sebut dengan karamahnya Imam Syafi'i bahawa Imam Buwaiti akan mewarisi ilmu Imam Syafi'i dan mengambil kedudukan dan tempatnya Imam Syafi'i, dan beliau akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan masjun, dipenjarakan. Wa nafyil Bukhari min baladih, dan Imam Bukhari dihalau daripada negerinya sendiri. Ini semua ujian yang Allah Ta'ala beri kepada para awliya-Nya. Jadi kalau ada orang kata ujian ni tanda kepada Allah benci ataupun ni kehinaan kepada seseorang, maka ini tersilap, orang ni telah hilang akal dan telah hilang atau buta mata hatinya. Wa qala ba'duhum, disebut oleh sebahagian ulama, banallahu lil ahbabi baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu ad-durru. Allah telah membina kepada kekasih-kekasihnya rumah di langit. Baitan, minta maaf. Allah telah membina kepada kekasih-kekasihnya rumah. Sama'uhu humumun, dia punya ceiling dia adalah kesedihan. Wa ahzanun, dan juga dengan kegundahan dan kesedihan. Wa hitanuhu ad-durru, dinding rumah tersebut adalah dengan kesusahan, kemudaratan. Wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu, dan Allah memasukkan mereka ke dalam rumah tersebut lalu ditutup pintunya. Wa qala lahum miftahu babikumus sabr, maka Allah mengatakan kepada mereka, kunci tersebut, kunci pintu bagi rumah ini adalah as-sabr, sabar. Cuma syair ni, banallahu lil ahbabi baitan sama'uhu humumun wa ahzanun wa hitanuhu ad-durru wa adkhalahum fihi wa aghlaqa babahu wa qala lahum miftahu babikum as-sabr. Jadi miftah, kunci bagi rumah kesedihan tadi apa dia? Adalah sabar. Faidatun, halis sawabu huwa 'ala al-musibati am 'ala as-sabri 'alayha. Faedah di sini dibincang, adakah pahala itu dilihat pada sudut musibah yang diterima ataupun dengan sabar ke atas musibah tadi. Ikhtalafal ulama'u, ulama berlaku khilaf pandangan dalam masalah ini. Hal yusabu asy-syakhsu ala nafsil masaibi atau ala sabri 'alayha. Adakah seorang tadi diberi pahala disebabkan kerana musibah itu sendiri atau kerana sabar ke atas musibah tersebut? Jadi musibah itu sendiri pahala ke atau bersabar itu pahala? Fadhahaba Syekh Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala ila annahu innama yusabu ala sabri 'alayha. Al-Imam Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam mengatakan bahawa yang diberi pahala adalah ketika bersabar. Pahala itu didapatkan ketika bersabar. Lianna thawaba innama yakunu ala fi'lil 'abdi. Karena pahala itu diberikan melihat kepada perbuatan hamba. Wal masaib la sun'a lahu fiha. Musibah tidak ada kaitan dengan dia. Maksud tidak ada dengan perbuatannya. Jadi yang diberi pada kesabaran dengan perbuatan ataupun daripada amal hamba tersebut. Karena sabar adalah fi'lul 'abd. Dia thawab wal iqab, pahala dan juga dosa ni diberi berdasarkan kepada perbuatan hamba tersebut. Jadi kerana itu kata Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, yang diberi pahala adalah dengan sabar itu. Wa dhahaba al-jumhur ila annahu yusabu 'alayha wa huwa al-mu'tamad. 'Alayha yani 'ala al-musibah, 'ala al-masaib. Jumhur ulama mengatakan diberi pahala dengan apa? Dengan musibah itu sendiri. Dan ini yang mu'tamad. Yang mu'tamad adalah dapat saja musibah, dapat pahala. Di hadis sahihain, walladhi nafsi biyadih, ma 'ala al-ardi muslimun yusibuhu adhan min maradin fama siwahu illa hatta Allahu anhu bihi qatayahu kama tahuttu asy-syajaratu al-yabisatu waraqaha.
Tidak, demi Allah, kata Nabi SAW, yang jiwaku berada dalam genggam kuasanya, tidaklah di atas muka bumi ini seorang Muslim yang terkena dengan suatu adha, iaitu benda yang tidak baik, sama ada sakit dan seumpamanya, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya seperti mana pokok menggugurkan daun-daunnya. Pokok yang masih hidup menggugurkan daun-daunnya. Jadi di sini menunjukkan bahawa yang diberi pahala adalah dengan musibah itu sendiri. Kena musibah saja digugurkan dosa, ditinggikan darjat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Baik. Wa fi kalami Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili nafa'ana Allah taala bihi, daripada kalam al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili. Wildan, alhamdulillah. Itu sedap. Bagi awal itu sedap lah. Kata Imam Sayyidi Abi Hasan Asy-Syadzili, imamuna fi at-tariqah wa fi asy-syari'ah kaman. Fi kalami Sayyidi al-Imam Abi Hasan Asy-Syadzili nafa'ana Allah ta'ala bihi, inna man usiba wa sabara, sesiapa yang diuji oleh Allah Ta'ala kemudian bersabar. Inna man usiba wa sabara hasala lahu thawaban, maka berhasil baginya dua pahala. Thawabun binafsil musibati wa thawabun bis sabri alaiha. Imam Abu Hasan Syadzili menjelaskan lagi, sesiapa yang terkena musibah dan bersabar, maka dia dapat dua pahala. Pahala dengan musibah tu, pahala dengan sabar, dapat dua. Fa in intafa sabruh, kalau sabarnya ternafi, fa in kana li uzrin ka junun fa huwa kadzalik. Kalau kerana uzur disebabkan kerana dia gila, maka dia dapat juga dua pahala. Fa huwa kadzalik. Aw li jaz'in lam yahsul lahu thawabus sabri, atau kerana dia marah ataupun kerana dia tidak sabar, bukan kerana uzur tapi kerana dia menemplak dan juga orang panggil apa, tidak redha dengan perkara tersebut, tidak sabar, lam yahsul lahu thawabu as-sabri. Nampak? Maka dia tidak akan mendapatkan pahala sabar. Lam yahsul lahu thawabu as-sabri. Dia tak dapat pahala sabar. Dia dapat pahala musibah saja. Di sini dalil, atau bukan dalil maksudnya, di sini menunjukkan bahawa Imam Abu Hasan Syadzili radhiyallahu anhu menjelaskan lagi maksud di antara dua ni, musibah dengan pahala. Pahala diberi pada sudut apa? Pada sudut musibah tu sendiri ke ataupun dengan sabar, kedua-duanya mendapatkan pahala. Tamam? Jadi ini gabungan yang sangat bagus dan baik yang diberikan oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam juga mengambil faedah dengan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Dan diceritakan oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Sayyidina Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdul Salam, pada permulaannya pernah juga ada sedikit krisis dengan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. So dia kurang meyakini dengan kewalian beliau. Tapi ketika berada dalam satu majlis dengan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, maka kata beliau, tidaklah orang ini bercakap melainkan dengan nur yang Allah Ta'ala berikan. Maka akhirnya Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam beriktikad dengan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili dan mengikuti jalan beliau. Dan Allah Ta'ala memberikan nur kepada beliau setelah itu. Kata Syekh Ali Jumaah, Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam diberikan karangan beliau tu menjadi munawwar, menjadi bercahaya dan juga mendapatkan faedah yang besar setelah bersohbah dengan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Itu penting dengan para awliya ni, insya-Allah. Satu Imam Abu Hasan Asy-Syadzili ada seorang muridnya, seorang alim duduk dalam majlis Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadi bila Imam Abu Hasan Asy-Syadzili cakap, qala jadduna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza. Datuk kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sekian sekian sekian. Jadi kata alim ni yang duduk dalam majlis itu sebut dalam hati dia. Dia kata jadduna, sebut qala jadduna, qala jadduna. Kenapa tak baca saja hadis? Kenapa tak sebut saja sanad? Sebut qala jadduna, qala jadduna. Dia sebut macam tu. Satu malam mimpi dia jumpa dengan Rasulullah. Mimpi dia jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, kenapa kamu nak kena berburuk sangka dengan cucuku Abu Hasan Asy-Syadzili? Yang memang dia sebut tu aku yang sebut, kata dia. Aku sebut kepada dia tu.
Kenapa yang kamu nak pertikai dia? Akhirnya dia minta ampun. Dan esoknya dalam majlis, waktu ketika bersama dengan Imam Abu Hasan Syadzili, waktu Imam Abu Hasan Syadzili sebut, qala jadduna kata, Syekh ni yang mula-mula kali, sadaqtu. Betul. Kira awal-awal lagi semua betul dah. Kira sebut tu betul. Lepas tu Imam Abu Hasan Syadzili tengok kat dia. Selepas kena tegur, baru nak kata betul. Sebelum tu tak. Jadi Imam Abu Hasan Syadzili tahu kata semalam dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW dan Nabi tegur orang tadi. Ini kewalian Imam Abu Hasan Syadzili yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala beri kesempatan untuk kita melawat beliau. Amin. Di Humaisrah, di Mesir, 1000 km daripada Kahirah. Saya dah 2 kali pergi ke situ. Wa anna al-faraja bi fathataini wa huwa kashful ghammi wal hammi. Wa anna al-faraja bi fathataini. Dan sesungguhnya al-faraj maksudnya pembukaan, kashfil ghammi wal hammi. Maksudnya pembukaan daripada kesedihan dan juga kedukacitaan, ma'al karbi. Iaitu bersama dengan kesusahan. Bimakna annahu ya'qubuhu la mahalata. Jadi bermaksud sebaik sahaja dengan kesusahan pasti akan ada pembukaan. Li'adami dawamihi, karena kesusahan tidak akan berterusan. La siyama idza ishtadda, lebih-lebih lagi ketika mana terlalu berat. Jadi ini memahamkan kita bahawa ujian yang kita terima sekarang dengan corona, covid dan seumpamanya ni tak akan berterusan. Jadi dia akan putus. Itu Maulana Syekh Ali hafizahullah taala menyebutkan, kata beliau, kebiasaannya wabak dan seumpamanya hanya 2 tahun saja. Selepas 2 tahun dia akan lemah. Dan kita dah masuk kepada fasa yang seterusnya, iaitu fasa kelemahan wabak tersebut, dan akan selesai insya-Allah. Alhamdulillah kita pun dah mula tidak ada masalah sangat dah. Ya, berlaku masalah tadi, tapi tidak seperti pada permulaan dulu. Pada waktu mula kuat dulu ni, waktu orang takut dan seumpamanya. Jadi jangan bimbang sangat, biasa saja. Qaddarallah ma sya'. Ni kalau baca hadis ni, orang panggil lan yakun liyusibak, lam yakun liyukhti'ak. Kita takkan terkena satu benda tadi, melainkan dah ditakdir oleh Allah Ta'ala kena. Kalau kena. Ya, kita kena ambil juga dengan tawakal. Tawakal mesti ambil juga dengan sebab. Kita jaga diri kita dan seumpamanya. Tapi kalau terkena juga, maksudnya itu dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu nak ulun sangat, dan bila terkena, kita kata dia ni lah punya pasal. Dia ni lah punya sebab dan seumpamanya. Tak, semua dah ditakdir oleh Allah. Boleh faham? Baik. Jadi wa annal faraja ma'al karbi. Tengok sebut Syekh kata la adami dawami, kerana tak akan berkekalan syiddah tadi. La siyama idza ishtadda, lebih-lebih lagi kalau ketika mana ujian tadi sangat berat, maka dia akan akan berakhir selepas itu. Kama qila, seperti disebut, idza tamma amrun bada naqsuhu, bila telah sempurna satu perkara tersebut, maka akan datanglah kekurangannya. Tawaqqa zawalan idza qila tam, maka akan berlakulah kehilangan setelah mana disebutkan sempurna. Sebab tu kalau kita mula orang sebut, contohnya pondok ni dah alhamdulillah sempurna dah. Tok guru nak mati lah. Selesai. Alhamdulillah pondok tak sempurna lagi. Jadi maksudnya nak selesai dah. Nabi SAW ketika mana disebutkan oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ni bila sebut yang tu, Sayyidina Abu Bakar orang pertama yang menangis. Sayyidina Abu Bakar yang mula-mula menangis, dan balik dia ke rumah. Para sahabat kata, orang lain semua gembira. Ad-din qad tam, agama telah sempurna. Maka kata beliau, idza tamma amrun bada naqsuhu, bila sempurna satu benda, maka akan berlaku kekurangan. Iaitu siapa? Kekasihnya akan diangkat oleh Allah. Jadi ini kefahaman ahlullah terhadap perkara tersebut. Jadi jangan rasa sempurna sangat hidup kita. Nanti akan diangkat oleh Allah. Masa biasa saja. Ada keluarga saya sempurna, alhamdulillah. Ini biasanya akan jadi masalah nanti. Nak anggap kata ada biasa, kekurangan biasa. Ada kekurangan pada satu pihak, kelebihan pada satu pihak.
maka itu akan menyempurnakan satu sama lain. Kalau menganggap salah satunya sempurna dan juga kita anggap dah sempurna, maka waktu tersebut kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Fayanbaghi liman asabathu shiddatun an yasbira wa yatawaqqa' zawaluha. Ha? An yasbira wa yatawaqqa' zawalaha. Tamam. Dan sepatutnya bagi orang yang terkena dengan syiddah, dengan kesusahan, hendaklah dia bersabar dan juga berharap dengan hilangnya perkara tersebut. Kama qala syairu, tawaqqa' sun'a rabbika sawfa ya'ti bima tahwahu min farajin qaribi wa la tay'as idza ma naba qatbun fakam fil ghaibi min ajabin ajibi. Wa qala ghairuhu la tajza'anna idza mal amru diqta bih wa la tabitanna illa qaliyal bali ma baina tarfati 'ainin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali. Apa dia maksud dia? Tawaqqa', tamam, sun'a rabbika sawfa yati, iaitu perkara yang kamu kena yakin bahawa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala tadi akan datang. Bima tahwahu min farajin qaribi, iaitu dengan datangnya pembukaan setelahnya. Wala tay'as idza ma naba qatbun. Jangan kamu rasa putus asa. Idza ma naba qatbun, ketika mana ma asaba qatbun, iaitu kamu ketika mana mendapatkan dengan perkara yang susah, ataupun perkara kesusahan yang dikenakan kepada kamu. Naba maknanya asaba, qatbun bermakna syiddatu atau al-amru syadid yanzilu. Jadi jangan kamu menyesal atau jangan kamu berputus asa bila terkena kepadamu dengan kesusahan. Fakam fil ghaibi min ajabin ajibi. Berapa banyak perkara ghaib ini yang terdapat keajaiban padanya. Maksudnya jangan kamu berputus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Taala telah menjanjikan wa annal faraja ma'al karb. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Tengok dalam ayat ni yusra ada sebut berapa kali? Berapa kali ibu-ibu? Berapa kali ibu-ibu? Al-yusr sebut berapa kali? Oh, senyap. Tak dengar apa. Dua. Al-usr sebut berapa kali? Dua. Tak. Al-yusr sebut sekali saja. Al-usr sebut dua. Ya ke? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Itu kan dua kali tu. Tak, sekali saja. Kenapa sekali? Karena dalam bahasa Arab, kalau ma'rifah disebut dua kali bermakna satu saja. Faham tak ini? Ini faedah lughah. Ini faedah lughah. Al-usr yang pertama ada alif lam, betul? Al-usr yang kedua pun ada alif lam. Jadi dua disebut, tak, bukan dua, satu saja. Karena dua-dua ma'rifah. Kalau ma'rifah maksudnya yang usr yang kedua adalah usr yang pertama. Sama saja. Satu saja. Yusr berapa kali? Yusr dua kali. Sebab apa? Sebab dua-dua nakirah. Tak ada alif lam. Yang tak ada alif lam maksudnya yusr yang pertama bukan yusr yang kedua. Jadi maksudnya kalau kita terjemah apa dia? Sesungguhnya kesusahan yang kamu dapati di dunia, maka kamu akan mendapatkan kemudahan di dunia. Dan kesusahan yang kamu dapati di dunia juga. Sebab susah dunia aja. Kamu akan dapati kesenangan di akhirat. Maksudnya senang ada dua. Senang di dunia, senang di akhirat. Susah di dunia saja. Satu saja. Tak ada dua. Tamam? Faham tu? Hadis saya bukan kita reka, hadis pun ada. Dan tu daripada lughah pun disebut begitu. Tamam? Qala ghairuhu, tu faedah dia. Jadi kalau boleh teka-teki lah kat orang. Balik nanti. Kalau yang tak mengaji lagi bab ni, baca inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Berapa kali usr disebut, berapa kali yus disebut? Kalau mereka jawab dua-dua, maksudnya tak betul. Yang betul satu, dua. Macam mana boleh satu? Kena ingatlah jawapan dia. Dia kata satu je. Kenapa satu ni dua sebut? Allah, lupa pula dah. Sebab apa tak tahu. Ustaz Abang dia, ma'rifah apa tau. Alif lam tu, alif lam kalau dia panggil ma'rifah. Kalau ada dua, alif lam sama saja. Alif lam dengan alif lam maksudnya satu. Sama. Baik. Wa qala ghairuhu la tajza'anna idza mal amru diqta bih. Jangan kamu
tajza'anna, maksudnya kamu jadi cempak. Jangan kamu jadi, orang panggil apa tadi, apa dia, bebal. Kamu jadi marah kalau kata sesuatu urusan tadi menyebabkan kamu sempit. Dikhta bihi, yani dikhta bil amr tadi. Tamam, dengan sesuatu perkara. Wala tabitanna illa qaliyal bali. Jangan kamu tidur malam melainkan otakmu dikosongkan. Tak berfikir benda tu. Tamam? Ma baina tarfati 'ainin wa intibahatiha yughayyiru Allahu min halin ila hali. Karena di antara tarfata 'ainin, dengan sekedip mata, bila kamu dah bangun daripada tidur, maka Allah Ta'ala boleh mengubahkan hal kepada hal. Karena yang mengubah Allah. Jadi kamu tak perlu bimbang. Kalaupun kita kata kita susah ni dah lama, 8 tahun dah Ustaz saya susah. 8 tahun lebih ringan daripada 40 tahun Nabi Allah Musa AS sesat di Ar-Rutih. Nah, 40 tahun berpusing di tanah gersang di bumi Tursina, 40 tahun. Dan Nabi Musa AS bersabar dan terus berdoa kepada Allah dan diperkenankan setelah 40 tahun. Kenapa? Karena Allah kasih dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa kalimullah, dan Nabi Musa juga kasih dengan Allah. Sentiasa ingin menunggu doa dan menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa juga ditunggu oleh Allah Taala untuk mendengar suaranya sentiasa. Tamam? Jadi kena anggap macam tu. Kalau Allah Taala uji kita, bermaksud Allah Taala nak dengar suara kita. Qisasun fil farji ba'da syiddati. Kisah-kisah tentang kesenangan setelah mana mendapat kesusahan. Ni kita baca sikit. Baik. Wa hukiya anna rajulan rakiba al-bahra. Satu hari diceritakan seorang lelaki naik kapal di atas laut. Fakusirat safinatuhu. Tamam. Fawaqa'a fi jaziratin. Maka terpecah kapalnya, karam, dan terdampar dia di satu pulau. Famakatha 3 ayyamin lam ya'kul wa lam yashrab. Maka dia duduk di pulau tadi 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Fatamassala wa qala, maka dia pun bersyair. Kata beliau, idza syabal ghurabu ataitu ahli wa sara al-qaru kal labanil halibi. Nah, apa kata dia? Kata apa sini? Ni. Idza syaba al-ghurabu ataitu ahli. Idza syaba al-ghurabu. Na'am. Dia kata apa ni? Idza syaba al-ghurabu. Ada penting lah. Allah yarham Maulana Syekh Ali Saleh hafizahullah. Saya ni dulu baca syair, saya payah nak faham. Tapi bila tawassul dengan para guru dan seumpamanya, alhamdulillah lah, walaupun tak pernah baca syair tu, insya-Allah faham. Kita faham apa? Apa ni, Asim? Ada sikit perut dah pula kan. Idza syaba al-ghurabu ataitu ahli. Siapa boleh terjemah ni, saya bagi 50 ringgit jadi kan boleh faham. Dalam kiraan 10. Tu Danish Farhan Fatih. Boleh gelak Waldan. Dia juga kalau silap nama. Siapa boleh terjemah? Idza syaba al-ghurabu ataitu ahli wa sara al-qaru kal labanil halibi. Ibu-ibu ada yang terjemah? Kitab tak ada kat tangan, terjemah pula, okey, hebat. Apa dia? Ketika syabab remaja ibunya saya suka. Gelak orang. Biar ustaz gelak kau. Betul apa dia makna dia tu? Ketika seseorang remaja itu suka, maka dia akan datang kepada ahlinya. Ketika seorang remaja itu suka, maka dia datang kepada ahlinya. Okey. Lagi? Wasara al-qaru kal labanil halibi.
Ni ada ke yang duk dengar ni, ada yang terjemah ke? Ada yang terjemah? Ada? Kalau mereka ada ni? Ada? Tak ada. Berapa orang dengar ni? 200 lebih. 200 hari. Cepat. RM50. Bagi nombor akaun. Boleh terjemah. Zahid. Idza syabal ghurabu ataitu ahli. Lagi wasara al-qaru kal labanil halibi. Ilamuddin. Fatahi Farhan mana? Fatahi dah terjemah tadi. Kalau seorang pemuda itu gembira, maka dia akan datang kepada keluarga dia. Gelak Allah. Okey, baik. Mari saya terjemahlah. Alhamdulillah, selamat 50. Ada orang terjemah? Tak ada. No? Idza syabal ghurabu ataitu ahli. Kalau gagak putih, saya akan balik kepada keluarga saya. Faham ni? Mustahil maksudnya. Kalau gagak jadi beruban putih, saya akan balik kepada keluarga saya. Idza syabal ghurabu ataitu ahli. Ada beza tak? Kalau gagak menjadi putih, saya akan balik kepada keluarga saya. Maksudnya ni benda mustahil. Tamam? Fasara al-qaru kal-labanil halibi. Yang ini jadi seperti zift. Sarul al-qar, qar maknanya zift. Zift dia minyak. Jadi minyak ni seperti susu yang apa ni, laban halib maksudnya. Dia seperti apa dia? Seperti susu jadi seperti minyak jadi susu. Ini maksudnya ni benda yang pelik, mustahil kata dia. Jadi saya nak balik macam mana keluarga saya? Dia macam menunggu kucing bertanduk. Kita kata kalau terjemahan kita lah. Maksudnya saya nak balik ke kampung. Ni seperti menunggu kucing bertanduk. Betul ya? Menunggu kucing bertanduk kan? Ambil Quran tu lah. Tamam. Lepas tu didengar suara menyebut. Fa'ajabahu mujibun lam yarahu faqal. Maka didengar suara menjawab. Apa dia? Asal karbul ladhi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Asal karbul ladhi amsayta fihi. Moga-moga kesusahan yang kamu dapati pada hari ini, amsayta fihi, yang telah kamu lalui, yakunu wara'ahu farajun qaribu. Maka nanti akan ada pembukaan yang dekat yang Allah Ta'ala akan berikan. Faja'at safinatun fahamalathu wa asaba khairan kathira. Tak lama lepas tu terus datang satu kapal lalu di tempat tersebut, membawanya dan balik dia ke kampung. Lalu dia kata dia dah rasa mustahil dah dia akan balik. Tapi tak suara tu menyebut, hatif ini, ajaba mujibun lam yarahu. Ni kalau kita dengar, kita kata hantu lah. Ini mungkin ahlullah, rijalul ghaib, ataupun para malaikat Allah Ta'ala yang berada di situ, ataupun Sayyidina Qadir alaihissalam. Tolong jawab kepada lelaki tadi, jangan kamu bimbang. Karena kesusahan yang kamu hadapi, pasti akan ada kesenangan setelah itu. Tamam? Itu maksudnya. Idza syabal ghurabu ataitu ahli. Fatih, tapi bagus kita mencuba. Daripada hak duk gelak. Jangan dengan apa ni, Syarimi. Kita nampak macam terjemah tadi Syarimi. Ente ada perasaan idza syabal ghurabu ataitu ahli. Ente nampak itu ke? Ada. Kotlah saya pun nak fikir tu juga tadi ni. Baik. Afif, nampak itu tadi? Ya syabal ghuraba ataitu ahli. Ini pun boleh baca juga lah, santri boleh baca juga syair ni. Tamam? Idza syabal ghurabu ataitu ahli. Nah. Wasara al-qaru kal labanil halibi. Buat 2 tahun lagi nak balik. Nah. Betul, nanti dia akan dengar suara asal karbu alladhi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Ya faraj insya-Allah. Nah, susah nak balik, alhamdulillah nanti akan ada pembukaan. Allah bagi jadi orang yang berilmu. Amin. Itu yang sepatutnya. Ni syair-syair macam ni kena hafal selalu. Dia jumpa ni dalam kitab ni banyak syair yang menarik. Ni kalau orang hak jadi penceramah, dia cukup minat ni. Kalau jenis suka ceramah ni, syair-syair ni patutnya dia kena hafal. Dia jalan ceramah mampu. Ni merapu je dekat ni. Tak keluar cerita-cerita orang-orang soleh ni. Cerita pasal sabar, ambil cerita orang soleh sabar. Jangan cerita pasal makcik sebelah rumah dia sabar. Ini cerita sabar, cerita saya jumpa seorang makcik duduk di pasar raya. Tak ada. Orang panggil apa? Nak ambil
manfaat faedah tu. Hanya sekadar makcik pergi pasar raya tu cerita betul ke tak, ke tak tahu. Tak dia reka saja individu yang tak ada. Dia panggil syakhsun khayali. Yang dia duk reka dalam kepala otak dia, jumpa di pasar raya, jumpa di kedai tu, jumpa di tepi jalan. Akhirnya cerita tu dibuat. Ini cerita yang waqi', yang berlaku dan disebut oleh para ulama. Wa hukiya, dihikayatkan anna al-Hajjaj amara bi ihdari rajulin min as-sijni. Dikatakan bahawa Hajjaj Yusuf As-Saqafi, ini governor pada waktu tu di kerajaan mana ni? Abbasiyah ke Umawi? Kerajaan Umayyah. Kan? Kerajaan Umawi. Dan beliau ni orang yang zalim. Beliau mengarahkan untuk membawa seorang lelaki daripada penjara. Falamma hadara, bila mana lelaki tadi sampai, amara bi darbi unuqih, maka dia mengarahkan untuk dipancung lelaki tersebut. Faqala ayyuhal amir, akhirni ila ghadin. Dia kata, wahai amir, wahai governor, tolong takhirkan sedikit sampai esok hukuman aku ni. Jangan pancung hari ni, boleh tak takhirkan esok? Qala waihak, kata Hajjaj, kata waihak, celaka kamu. Wa ayyu farajin fi ta'khiri yawmin. Thumma amara bi raddihi ila sijni. Wa ayyu farajin fi ta'khiri yawmin. Maksudnya apa dia lagi yang lebih pembukaan daripada ditakhirkan hari tersebut. Maksudnya ni dah dikira sebagai pembukaan. Maksudnya diberikan perlepasan. Jadi apa lagi perlepasan kalau kata bukan dengan ditakhirkan. Tu kira perlepasan lah tu. Semua amara bi raddihi ila sijin, tapi dia bagi juga. Baliklah ke istana. Ke dalam penjara. Fasami'ahu yaqul, kemudian dia mendengar orang tu menyebut, asa farajun ya'ti bihillahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amru. Moga-moga akan ada pembukaan, akan ada kelepasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Innahu lahu kulla yawmin fi khaliqatihi amrun. Karena sesungguhnya pada setiap hari dalam makhluknya Allah Taala ni, Allah Taala letakkan dengan orang panggil takdir. Pada setiap hari Allah Taala letakkan takdir kepada hamba-Nya. Tamam? Faqala al-Hajjaj, wallahi ma akhadahu illa min al-Quran kulla yawmin huwa fi sya'nin. Dia kata, tidaklah lelaki ini, demi Allah, kata Hajjaj, dia mengambil melainkan daripada Al-Quran. Perkataan dia daripada Al-Quran. Allah Ta'ala sebut kulla yawmin huwa fi sya'nin. Maksudnya setiap hari Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir bagi hamba-Nya. Allah Ta'ala dah tetapkan dulu lagi sejak pada azali. Tapi setiap hari telah ditetapkan sesuatu oleh Allah kepada hamba-Nya, dan moga-moga lelaki ni kata akan diberikan perlepasan. Jadi dia kata, tu dah dikira lepas lah tu. Kamu dah dikira terlepas dah sehari. Disebabkan kerana apa? Kerana kamu minta tadi. Ini Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Yusuf As-Saqafi ni hafal Quran. Dan dia orang yang bertanggungjawab ataupun yang memberi faedah kepada kita meletakkan titik dalam Al-Quran. Jadi kita baca Quran ni, pahala titik tu dapat kat dia. Bukan senang. Tapi dia punya zalim luar biasa. Dia bunuh hampir 100,000 orang, para sahabat dan juga tabi'in. Dia bukan sikit orang dia bunuh. Karena berbeza politik dengan dia, dan juga dia, orang panggil apa, tak setuju dengan. Dan antara sahabat yang dibunuh oleh dia adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Digantung Sayyidina Abdullah bin Zubair di depan Kaabah. Ini zalim dia ni. Tu sahabat Nabi tu, Sayyidina Abdullah bin Zubair, sahabat besar. Dan dia yang telah membunuh Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau tak salah. Abdullah bin Umar pun dia bunuh. Iaitu dia arahkan orang untuk pergi cucuk kaki Sayyidina Abdullah bin Umar dengan tombak daripada besi, daripada racun. Jadi waktu ketika di Mina, orang tengah ramai, dia upah orang untuk bawa tongkat ataupun macam ada besi di bawah, dicucuk di kaki Sayyidina Abdullah bin Umar sampai luka kaki, dan kemudian masuk racun ke dalam badan, dan Sayyidina Abdullah bin Umar jatuh sakit. Dia main lawat pula. Dia main lawat Sayyidina Abdullah bin Umar. Lepas tu dia kata pula, siapa-siapa tolong bagi tahu kat aku siapa yang buat ni. Aku nak pergi cari. Sayyidina Abdullah bin Umar kata, tak payah duduk ni lah. Kamu pun orang hak duk main tanya tu dah dia yang buat.
Jadi kamu tak perlu nak cari orang lain lah. Kamu tu yang sepatutnya bersoal pada diri kamu. Lebih kurang tu lah ayat dia. Nak beritahu kata dia dah tahu dah siapa dia yang upah pembunuh tadi untuk membunuh Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dia wafat setelah tu. Tu terus Sayyidina Abdullah bin Umar berlepas diri semua daripada politik zaman tu. Tu pun dibunuh. Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan dia terakhir yang dibunuhnya adalah Sayyidina Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu, yang dibunuh oleh Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Dan Sayyidina Sa'id bin Jubair mendoakan dengan kematian Hajjaj. Kata, moga aku orang terakhir yang kamu bunuh dan kamu akan mati selepas. Mati dia. Mati macam gila Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Ada satu cerita lagi, Juha pun pandai juga dia dalam bab orang panggil apa, nak melepah daripada kematian ni. Tapi maksudnya semua tu tak ditakdir lah. Satu hari ada seorang lelaki yang nak dijatuhkan hukuman disebabkan kerana dia termasuk ke dalam kawasan istana Timur Leng. Jadi bila dia masuk dalam istana Timur Leng, dia orang panggil apa, dah termasuk dalam kawasan larangan. Jadi raja marah dia waktu tu, panggil lelaki ni dan nak dihukum. Lelaki tu pula duk kerja dalam istana lama dah. Jadi dia pun panggil, kata terus jatuh hukuman mati. Maka kawasan ni tak boleh masuk, jatuh hukuman mati. Maka lelaki ni sedih, akhirnya jumpa dengan Juha. Kata dah dia nak dihukum esoknya. Maka Juha kata ada satu cara, kamu kena buat macam aku suruh. InsyaAllah kamu tak akan mati esok. Kamu tak akan dihukum. Lepas tu kata dia, ni buat macam yang aku suruh ni. Suruh dia buat macam mana? Esoknya ketika nak dijatuh hukuman, raja tu tanya dulu, apa permintaan terakhir kamu? Dia kata, saya ada satu permintaan. Boleh tak saya dekat dengan raja Ustaz? Ini semua Juha yang ajak ni. Juha ajak kawan ni, kamu kena buat macam aku suruh ni. Dia kata, boleh tak saya nak duduk dekat dengan raja Ustaz? Dia kata, boleh. Main duduk dekat. Dah cek dah, tengok tak ada senjata apa dah. Dia ikat. Bila duduk dekat dengan raja, dia buat apa? Dia ludah raja. Raja lagi marah waktu tu. Kata, kurang ajak kamu. Dah nak mati meludah aku lagi. Dia kata, kenapa kamu buat macam ni? Tanya juga, kenapa buat macam ni? Kata dia, kerana saya nak kalau boleh orang tahu saya dibunuh kerana telah meludah raja. Bukan kerana perkara yang kecil seperti masuk ke taman larangan. Nanti orang akan benci dengan raja. Sekurang-kurangnya nanti orang akan benci dengan saya. Sebabkan kerana saya telah meludah raja, maka orang kata padanlah dia kena. Maka raja sentuh hati pada ketika tersebut dengan akhlak lelaki ni, dan akhirnya dilepaskan. Tu jumpa dengan Juha, ucap terima kasih banyak. Kerana Juha lah dia terlepas. Dia kata ni cerdik. Dia kata kalau kena hukum dengan sebab masuk dalam taman larangan tadi, orang akan kata, apa punya raja? Orang masuk taman saja, bukan duk pergi ambil anak dara dia pun. Baru tersilap masuk, dah bukan masuk sengaja, tak sengaja pun kena hukum bunuh. Ini raja zalim. Lepas tu dia kata, saya tak mau orang kata macam tu. Jadi saya ludah raja. Tu dan dia akan tersebar berita kawan ni mati disebabkan kerana meludah raja. Tu baru kena dia kata. Akhirnya dilepaskan. Ajaib, no? Ini ada al-faraj ba'da syiddah. Kalimatun mujarrabatun li Sayyidina Dawud wa Sulaiman alaihi wassalam. Malam ni petang ni insya-Allah taala kita sambung, dan hadis yang ke-19 ni agak panjang. Tapi ceritanya menarik semuanya di dalam, dan moga mendapat manfaat untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.